Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada tutorial kali ini. So, kali ini saya akan sambung tutorial berkenaan dengan kuis menggunakan Google Form. So, pada video yang lepas, saya ada buat video berkenaan dengan asas untuk buat kuis menggunakan Google Form. So, hari ini saya akan sambung atau tambah berkenaan dengan cara untuk kita buat Google Form with email. This mean supaya setiap kali user tekan button submit, so dia akan automatic send ke email user untuk inform yang user tu dah submit form. Submit form. Kadang-kadang kalau kita submit, dia tak keluar apa-apa kan, kita pun tak tahu dah submit ke tak. So dengan cara ni, so bila user submit, so dia tahulah, dia akan dapat email dan dia tahu dia dah submit Google Form tu. Okay, sebenarnya untuk email ni dia ada add-on dia dekat Google Sheet, Google Spreadsheet tu dia ada add-on yang kita boleh guna untuk email lah, untuk email. Tapi untuk tutorial kali ni saya tidak menggunakan add-on tu. So saya akan share cara untuk write script, Google Script. Kita sendiri boleh write script tu. Advantage dia adalah kita boleh write script kita sendiri, kita bebas nak tulis apa, nak hantar pada siapa, beberapa email yang kita nak hantar, kita bebas lah. Disadvantage dia kita kena buat sendirilah script tu. Okay, tapi kali ni saya akan share script dia, so boleh edit script tu berdasarkan kesesuaian lah kita punya form dan servis sebagainya. Okay, tanpa meninggalkan masa, saya start dengan tutorial kita. So, kita buka pada quiz yang hari tu. Kita dah buat hari tu quiz ini. So, kali ni kita akan buka yang Google Sheet ni, yang response dia. Yang bila kita klik pada respon ni, dia akan keluar new tab. So, this is respon kita lah. And respon kita based on question yang kita buat dalam Google Form hari tu. Okay, kita ada ID, email address, ID name, and then soalan kita lah. So, this is respon dia dekat sini kan, timestamp, email address, ID name, dan seterusnya soalan. Okay, the first step adalah kita nak buat template kita. Template ni maknanya apa yang kita nak tulis dalam email tu. So, kita pergi pada klik ikon di bawah ni. Ada ikon plus ni, tambah, klik. So, dia akan keluar add sheet 2 ni. So, right click and then kita rename dia. So, rename dia, katakan kita buat template 1. Template 1. Boleh ada banyak template ni kalau kita nak hantar kepada, katakan template 1 untuk pelajar, template 2 untuk SV, SV pertama, template 3 untuk SV kedua, boleh ada kan. Okey, pada template 1 ni, pada kolom sel, pada sel A1 sel 11 ni, so kita letak kita punya ayat lah. Kata dalam contoh ni saya nak write, okey, kita dalam, so this is ID. Okay, ID ni adalah yang dalam kurungan ni, yang dalam bracket ni, and curly bracket ni adalah kita punya variable, variable. So dia akan ambil nilai ID dalam respon sini lah, and ID sini, nilai nak dalam sini, and nama ID. So dia akan change lah. So ini is variable kita. So dalam contoh ni kita hanya ada satu variable, iaitu ID. And then so kita tulis lah kita jawapan satu, contoh bolehlah tulis kan. Okey, kita mesti, kita punya ayat ni mesti dalam pembuka dan juga penutup, penutup kata ni.
sedia tu. Kita boleh letak berapa banyak variable yang kita nak. Katakan kita nak letak nama pelajar variable kan, kata ada nama SV and kita boleh letak sini SV kan. Boleh So these ada dua variable lah. Ada pelajar dengan SV. Kalau katakan kita punya survey tu, kita punya Google Form tu ada. Ni dekat sini kan ada nama pelajar, nama SV. So kita boleh letak N untuk kita hantar pada dua orang. Okay, so dalam contoh ni kita hanya ada ID satu pelajar. So this is kita punya template. So siap template kita. And then pergi balik pada form respond. And then pada last Google Sheet kita tu. Okay, this is the last question question 3. Question 3, last question. Okay, sebelah pada last tu, this question 3, sebelah tu kita letak satu lagi, kita tak mask lagi, kita letak status status. Okay, kita letak status. So status ni setiap kali tujuannya adalah setiap kali user submit the form, so dia akan keluar kat sini dapat, and then dia akan dekat status ni dia akan keluar, kita boleh letak, kata contoh kita nak tulis email send ataupun kita boleh letak OK. And maknanya setiap kali dia hantar, dia tekan submit, so status ni akan bagi tahu email send, email send, email send dan seterusnya. Maknanya kalau ada, tujuan dia bila kalau ada error, kita boleh tahu sampai mana email tu dah send. Kata ada 10 orang pelajar hantar, tapi email tu hanya sampai 7 je. Maknanya kita tahu yang ke-8, 9, 10 ni dia belum submit email lah. Dia error dia dekat pada yang ke-8 tu. Itu satu fungsi dia. Fungsi kedua dia adalah supaya kita tak redundant hantar pada orang yang sama tu banyak kali. Okey. Nanti kita akan explain sekali. Okey, bila dah status ni, okey, dah siap yang bahagian Google Sheet kita ni, kita akan pergi pada coding dia kan. Coding dia, so kita kena buat dalam pergi pada tools and then dalam script editor. So klik pada script editor kita. Okay, this kita punya script editor. So kita akan write kita punya coding, debug apa semua yang dekat sini. So this is title. So kita boleh change title kita. Kata saya buat email send Q1. Title kita tak semestinya sama dengan quiz 1 ni, tak semestinya sama. Then okay. Okay, so dalam contoh ni kita hanya ada satu function je, main function je lah. So kalau kita ada 2-3 function dekat sini pun kita boleh tengok akan ada 2-3 function. So dalam contoh ni kita hanya ada satu function. So bagi tutorial ni saya akan copy paste je lah daripada syntax yang saya telah buat. And nanti anda semua boleh copy paste juga syntax ni. Saya akan letakkan di bawah di bawah bahagian description dalam video ni. Bahagian description tu boleh copy paste dan boleh adjust lah ikut kesesuaian Google Form. Okay, the first kita, so saya akan ambil this syntax yang telah buat ya. Okay, first kita copy dulu dia punya global variable ni. Global variable ni di atas function ya. Okay, kemudian bila kita buat tu, kita type syntax apa, dia akan keluar simbol bintang ni. Bintang ni maknanya kita belum save lah. Bila kita save dia hilang. Okay, kemudian kita copy yang program di dalam function ni. Sampai sini je, yang bawah ni tak perlu copy. Okay, and then kita paste dalam ni. So last ni dia akan ada 3 penutup. So this is the last. Bila kita letak sini dia akan warna hijau. Warna hijau this mean last. Penutup, pembuka dengan penutup. Dia mesti match. Mesti cukup 3. Okay, kita start dengan first syntax kita. Kita save dulu. Okay, the first syntax kita adalah variable email send is equal to email send. So email send yang ni adalah variable kita lah. Kita boleh letak nama apa-apa pun. And email send. Yang ini adalah equal to, yang dalam kurungan, yang dalam pembuka penutup ni adalah perkataan yang kita nak letak lah. And dia akan keluar dekat sini status ni. And so kalau saya letak email send dekat status ni, bila
User submit, dia akan keluar sini and then dia akan keluar email send. So kalau saya letak OK kat sini, kata saya letak OK je. So dekat sini pun akan keluar OK. Okay. So and then apa tujuan dia? Tujuan dia untuk kita elakkan berlakunya redundant kan. Sebab nanti kita akan guna if status is email send supaya bila dia punya process flow tu adalah setiap kali user submit dia akan start daripada atas balik kan, 2, 3, 4 kan, supaya bila user yang pertama tu dia dah submit, dia akan ada email send kat sini. So bila user ketiga submit kan, user kedua submit, dia akan check dulu status ni. So kalau dah ada email send, so dia tak submit, dia akan pergi ke bawah. Okay, dia akan pergi ke user 3, tak ada, so baru dia submit and then dia update kan status ni jadi email send. So user pertama tu tak akan dapat redundant email lah, berkali-kali dapat email kan. So dia tak akan dapat macam tu. Itu tujuan. Okay, kemudian kita pergi pada variable, kita declare variable. So yang pertama adalah variable SS kita lah, spreadsheet kita kan. Spreadsheet kita, active spreadsheet. Belum, yang atas ni adalah kita aktifkan sheet yang kita nak tu. So dekat sini kita letak form response 1. This refer to tab form response 1. So sekiranya kita tukar nama ni, so it mean kita copy lah nama yang kita tukar tu, letak di sini, mesti sama nama. Mesti sama nama ni exactly termasuk space. Dan kalau tak sama nanti dia akan ada problem, akan ada error. Okay. Okay, kemudian seterusnya adalah SS. SS ni adalah short form for saya pakai untuk spreadsheet lah. So tuan-tuan boleh letak je nama apa-apa pun dekat sini. This is variable and boleh letak nak letak apa-apa S3 ke apa boleh. So spreadsheet. So dia akan ambil get activate spreadsheet. Tujuan dia adalah apa? Supaya bila kita nak guna nanti kita tak perlu nak type yang panjang ni lah. Yang panjang ni tak perlu nak type berkali-kali contoh macam ni kan. Sini kita hanya refer to SS saja. Yang kita tak perlu nak type ni, tu dekat sini nak type sekali lagi. Tu je lah. Kan? Kemudian kita declare satu lagi last row. This last row. Last row is SS. SS yang sini sebab kita dah buat short form di sini. So sini kita letak je SS dot get last row. Kemudian variable template text. Okay, variable template text ni adalah template text ni adalah refer kepada template text yang kita buat tadi. Yang dalam Google spreadsheet tadi. So this is arahan dia. So dekat sini template 1 ni refer to template 1 kita buat ni. Nama dia mesti sama exactly. Kalau kita letak space sini tak ada space, yang dekat sini pun mesti tak ada space. Kalau kita letak space macam ni dia akan jadi salah. Akan ada error. So template 1. Kemudian get range dia adalah 1-1. 1-1 because kita start pada kolom ayat kita tadi kita letak pada kolom 1-1 A1 which means 1-1. Kalau kita ada 2-3 ayat pada user yang berlainan kan. Mana-mana kita co SV ke ataupun SV yang masukkan data ke. So kita ada 2 ayat. Satu ayat kedua kita letak di sini. Kan? Which means pada 1-3. Kan? So kita boleh letak sini 1-3 ataupun kita boleh buat template text 1, template text 2. Kan? Template text 2 get range dia adalah 1-3. Dan nanti kita boleh guna. Okay. Itu untuk variable. Kemudian last kita buat variable untuk subject line. This is title lah. Kita boleh letak je title apa. Dan bila kita hantar email, dia akan ada title kita kan. So title tu letak sini. Mesti dalam pembuka penutup kan. So dalam contoh ni saya buat 2019 stroke 2020 SAM2 BE4323 quiz 1. So this is title dia. Okay, settle variable ni, declare variable. So kita masuk pada for. So dia punya operandi tu adalah operasi dia adalah dia start daripada atas kan. Dia akan hantar daripada dia akan ambil daripada first name ni. First name yang akan hantar ni user akan hantar akan masuk pada kolom nombor 2. Kolom nombor 2. Kolom nombor 1 row nombor 2. Row nombor 1 adalah untuk kita punya question lah, timestamp, email address, ID. So start row nombor 2 baru user punya data. So sebab tu kita start pada I equals to 2. I equals to 2
and then I less than last row kan. So dia akan ambil sampai last row, then I plus plus lah. So kita dalam loop ni, so dia akan buat dalam loop ni. So the first kita ambilkan data-data tu dulu, simpan dalam variable. So kata first kita ada variable untuk student email. Ini nama je, kita boleh letak sebarang nama lah yang relevant lah kan. So student email. So kita get range I 2. So this is based, nilai ni 2 ni adalah based on spreadsheet kita ni. Yeah. So dalam contoh ni email address adalah pada kolom number 2. Kolom nombor 1 adalah timestamp, kolom nombor 2 adalah email address. So email address adalah 2. So kita letak I 2. So kalau dalam anda punya spreadsheet tu, kata kita buat soalan apa, email address ni bukan dekat berdua ketiga. So letak sini I 3. Based on kita punya ni. Okay, student email get range I 2, get value. Kemudian ID, yang kita nak ambil yang kedua adalah ID dia, and ID dan name lah, ID. So get range I 3. So ID ni dalam row nombor 3. Okay, kemudian email status kan, kita nak email status tu. So email status ni kita kena kira lah. Kalau dia 1, 2, 3 kan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dalam 10 J J10. So sini kita letak 10. Okay, I 10. Jangan salah, kalau salah dia ambil nilai lain pula. So kita letak I 10. So dia akan ambil email status tu kan. Kemudian yang ni variable ni kita tak letak dalam for pun tak apa, tak atas pun boleh. And sebab ini adalah fix. Ini fix email kita. Dan kita sebagai pensyarah, kita nak tahu juga siapa dah hantar kan, dia akan hantar ke email kita kan. Yang ni tak nak buat tak apa, tapi kalau kita nak buat, kita senang rujuk lah. So dia akan hantar ke email kita juga kan. Okay, dia hantar ke email kita. So okay, this is a body message email kita. Okay, ini yang akan keluar body pada email tu. So dia message body equal to template text. So ini yang template text yang kita buat sebelum ni, yang ni kan, template ni. So dia akan keluar. So dekat sini kita kena replace ya. So dia akan replace ID. The first ni. So dalam kurungan, kemudian pembuka kata tu. So the first is ID. ID ni adalah merujuk kepada ID dalam curly bracket ni adalah merujuk kepada yang dalam template kita. Dalam template kita ini ID ni. So kalau dekat sini kita guna perkataan lain, kita guna nama kan. Contoh kita letak nama. So dalam curly bracket ni adalah nama Okey. Jangan confuse dengan ID ni ini lain. Kalau saya letak nama dekat sini, contoh saya letak nama di sini. Nama So dalam curly bracket curly bracket ni adalah nama Mesti sama Kalau huruf besar, huruf kecil, So nama. So it is ID. ID kemudian ada tutup curly bracket, tutup buka tu, comma, and then ID. ID ni adalah refer kepada variable ni yang kita dapat tadi ni kan, ID. So this is ID ni. Dia tak semesti sama ni Jadi dalam contoh awal tu saya tak sama saya tukar kata ni nama, ni ID. Okay, dia merujuk kepada ID ni. And then kita tutup kita punya keseluruhannya. Okay. So nanti dia kemudian kalau nak buat 2 3, katakan 2 3, nanti saya terangkan kalau kita nak buat 2 3 variable So kita dah lengkap yang ni. So kita letak if If ni untuk kita supaya tak redundant lah. Redundant banyak kali kita hantar. So dia akan check. So email status is not equal to email sent. So dekat sini tadi dia dah ambil email status ni kan, pada location cell I10. So dia akan check. So kalau tak sama dengan email send, baru dia akan send. And kalau dia dah send, maknanya dia dah send kepada user yang atas, yang nombor 1, nombor 2. So dia tak send. Yang nombor 3 tak attend lagi, dia akan send. Okay, so kita pakai mail app, send email.
So the first is student email tu, yang ni lah, and variable ini student email kita dapat tadi. And then subject line dia, subject apa, and then message body ni. Okay, dia akan send. So kata kita nak send juga kepada kita, kan, kepada kita yang mengajar ni apa. So kita buat sekali lagi mail send. So dekat sini kita tukar kepada main email ni lah, kita punya email. And then subject line message body. So dia akan ada dua copy lah, satu send email kepada student, satu send email kepada pensyarah tu sendiri. Kemudian kita update status tu, mana get range I ni status set value email send. So dia akan tulis dekat status ni, okay, email send. So status ni akan update jadi email send untuk user tersebut. Okay, so then kita tutup lah dengan ni. So this script kita. Kalau kita ada dua, yang ni saya nak explain ni, kalau contohnya so macam dalam PSM apa, kita ada dua. Kita ada dua nama, kita boleh buat untuk pelajar, dan kita juga boleh buat untuk SV, kan. Contoh kita ada dua sini. Kita ada satu lagi sini. Contohlah saya letak je dekat sini. Saya letak satu ayat dekat sini lah, contoh. Okey, penyelia lah, penyelia. Okey, kita letak sini SV 1, kata penyelia 1, kan. Okey, dalam contoh ni dia ada dua variable, satu nama student tu, satu lagi SV1 ni, kan. SV1. And then dekat sini kita nak send. Dalam data ni pun, dalam respon ni pun kita ada satu lagi kolom, kan. Ada satu lagi kolom, kata kolom D ke, ada SV punya nama, kan, SV isi. So dalam data ni bila replace ni, bila kita replace ni, so kita kena tambah dekat replace ni. Kita tambah dekat replace ni. Okey, yang ni adalah panel ni ID, kemudian kita copy dekat replace ni, dot replace name ID ni. Kita copy and then kita paste selepas saja tu. Okey, dia akan ada satu lagi dot replace name ID. And contoh kita ada variable, satu lagi variable SV email. SV email contohlah. Contoh kita ada SV email ataupun SV name, and it's equal to, okay, so kita ada get range. Okay, apa-apalah sini kita letak 4 contoh, kan. Okay, bila dekat sini kita replace yang dalam kita punya ni tadi tu, apa nama, SV1, kan. Kita replace SV1 and then ini dengan SV name. Okay, SV name. Okay, kita replace SV1 and then replace name ID. Okay, so dia akan hantar ada dua lah, itu nama dengan SV1. Okay, kalau kita ada 3, so kita buat sekali lagi dot replace and SV2, kata SV name 2. Contohlah, contoh. Okay, saya delete balik yang ni, replace ni. Ni tak ada. Okay, dan yang ni pun boleh. Okay, so okay, this dah siap kita punya ni, kita save coding kita, syntax kita save. Sekarang kita nak run kita punya program ni. So sebelum tu kita kena set trigger, Okay, kita nak bila kita punya Google Form ni, so setiap kali
user isi, and then dia submit, so dia akan terus email, dia akan terus email. So kita kena set dia punya trigger ni. So pergi pada icon clock ni, jam ni, current project trigger. So klik, so dia akan keluar new tabs. So new tab ni, okay, ni adalah new tab untuk ni. Alamak, apa ni? Okay, ini adalah untuk triggerkan kita punya embedded ni lah, quiz 1 punya ni. So kita pergi pada ni, kita add trigger. So sekarang kita tengok sini tak ada apa-apa. Send Q1 ni tak ada apa-apa trigger. So kita add trigger. Okay, kita add trigger. So kita boleh pilih ni function apa. Kita hanya ada satu function je tadi, my function kan. And then dekat bawah ni, select event type. Kita nak apa? Kita nak masa dia open ke, dia ada selection kan, masa dia edit, masa dia change ataupun on form submit. So kita nak yang last ni lah. So bila dia tekan submit, so dia akan email. So kita klik pada on form submit ni. So kalau ada notification and dia nak notify kita bila based on daily ke ataupun weekly ke, so kita biasa saya pilih immediately lah. Kalau ada error ke apa, dia akan immediately hantar email dan tekan ada error. Okay, kemudian kita save. Save. Jangan lupa save. Bila dah change ni, kita save. Alamak, apa ni? Okay, bila kita save tu, dia akan minta authorize apa semua. Kita klik je, okay, authorize. Kemudian dia akan keluar ni lah. And kita punya deploy, kita punya event, on form submit, my function ni lah. Okay, so selesai kita punya trigger ni. Kita boleh tutup yang ni lah, email trigger ni. Tutup, so dia akan trigger. And then kita boleh cuba kita boleh cuba run preview kita punya ni, kita punya email ni, kita punya form ni, and then nanti kita tengok pada response kita ni, jawapan dia, and then tengok pada email, dapat tak email tu. Okay, sekarang kita klik pada preview. Okay, katakan ini student yang isi kan. So kita letak email ya. So dalam contoh ni saya letak email saya. Email saya gmail.com Okay, and then ID name. So contoh saya pilih student pertama ni Ahmad bin Abu. So next. Next. So letaklah jawapan apa sini. Dan kata ini. Kita letak jawapan and then submit So bila student submit, so dia akan keluar lah pada kita punya respon ni kan, timestamp dia, email dia, nama dia dan jawapan dia lah. Dan dekat last status ni dia akan dia akan keluar so dekat sini kita salah lah sebab dia punya email ni dekat K so kita boleh check balik kita punya ni apa dia keluar dekat K. So sini 11 patutnya 10 patutnya 10. Okay, so bila kita salah letak dia akan pergi kepada 11. So kita boleh buat sekali lagi kita delete row ni. Okay, then kita run sekali lagi. Preview. So 716 mail.com choose ID. Saya pilih nama kedua pula Muhammad bin Ali ni. And then next. Okay, so kita letak je lah okay, submit
Okey, dia akan keluar ini Muhammad bin Ali ni yang kedua tadi. Dan jawapan dia. So because Muhammad bin Ali ni kita set pada based on tutorial yang lepas, kita set Muhammad bin Ali ni set question number 2, set question 2 kan. So dia akan keluar sini lah Q1 kan. Kemudian status email sent. Still macam ni lagi ya. Ada salah dekat sini. So sini tidak save, lupa nak save. Okey, sekali lagi. Kita delete sekali lagi, delete row. Okey, kita dah save. Ni betul 10, ni 10. Okey, kita run sekali lagi. And then preview. Okey, kita letak nama kenam yahoo.com yahoo pula gmail.com. Okey, Muhammad bin Ali pakai nama ketiga lah, Mubakar. Next. Okey, then this okey, submit. Okey, dia akan keluar kat sini kan, nama dan email send ni status. Okey, so email send. So dia akan, kalau kita tengok email saya, so dia akan keluar lah kan. Bakar ni yang silap tadi lah, ni yang silap tadi, ini yang silap tadi. Okey, dia akan keluar kat sini. So ini because saya guna dua-dua email saya kan, so dia akan keluar kan, dalam EA1 ni mantap ni kan, ada yang kita type tadi dalam template dia akan keluar. Okey, dia akan keluar dua because saya pakai dua email lah, dua-dua email saya tadi kan. Kalau ikut ini, so yang ini adalah email saya, ini pun ada email saya, so dia akan keluar dua kali. So ini sedikit cara untuk kita buat email, automatic email menggunakan Google Sheet, menggunakan Google Script lah ya. Google Script kita write a program lah, Google Script kita. Okey, sekian untuk tutorial pada kali ini, dan semoga bermanfaat lah untuk kita semua. So segala yang baik itu adalah dari Allah, yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. So semoga dapat kita berjumpa lagi kan, dalam tutorial-tutorial yang lain. So sekian, terima kasih kerana menonton tutorial ini.